Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwir bi kitabika absarana washrah bihi sudurana wasta'mil bihi abdanana wa atliq bihi alsinatana wa qawwi bihi jananana wa asri' bihi fahmana wa qawwi bihi azmana bihaulika wa quwwatik fa innahu la haula wa la quwwata illa bika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah rabbil alamin, amma ba'd. Alhamdulillah, pertamanya kita sama-sama ucap syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala, setinggi-tinggi kesyukuran pada malam ni. Sekali lagi Allah Taala pertemukan kita kembali dalam program pembentangan berkenaan dengan metodologi qiraat 10, yang mana malam ni adalah pembentangan metodologi qiraat Imam Al-Kisai. Setelah mana kita selesai ikuti sebelum ini metodologi qiraat Ibnu Amir. Jadi mudah-mudahan kita semua dirahmati dan juga diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan program ini adalah anjuran RH Qiraat Center di bawah Datin lah, ya, selaku pengasas kepada RH Qiraat Center, dan juga ada yang bantunya. Terima kasih semua dan selamat datang semua ke program anjuran RH Qiraat Center. Semoga Allah Taala mudahkan urusan kita dan mudahkan untuk kita faham apa yang akan kita bincangkan pada malam ni dan untuk yang seterusnya, insya-Allah lah. Dan pembentangan qiraat Al-Kisai ini, kalau daripada qiraat 7, ini kira yang terakhir lah, qiraat Sab'ah. Maknanya kita dah selesai dah 1 hingga 6 dah selesai dah, walaupun tak secara tertibnya, tetapi akhirnya kita dah ke penghujung lah daripada dalam qiraat Sab'ah itu. Tapi mungkin di sana akan sambung lagi untuk yang ke-8, 9 dan 10. Akhirnya habislah lengkap qiraat Asyarah Surah. Semoga Allah Ta'ala pemudahkan semuanya. Cantik yang buat poster ni, saya ucapkan terima kasih. Apa ni baru dapat tadi, jadi Ustaz masukkanlah dalam ni. Nampak di skrin, nampak Saya harap girl tu pun ada dalam kelas ni. Dia asyik dalam kelas semua. Tapi Semua kita kelas tak dia pernah ada. nampak dia. Tapi saya cari tak jumpa. Itulah apa nama dia. Oh, yang buat ni, Yang girl tu, Tak. girl yang kat dalam Yang komputer rajin kan? tengok dekat komputer ni, kita tak tahu nama dia apa. Oh, gitu. Betul Tahulah Kak Ros, tahulah gambar Kak Raja. Boleh jadi Salah gambar Lina ke, cik? Kak Ros lah. Ustaz ingat, mula-mula ingatkan Kak Ros ke siapa tu? Oh, bukan katanya. Tapi okeylah. Okey, baik ya. Kita kelas kita setiap hari Isnin malam jam 8 hingga 9.30 untuk sejam setengah saja. Dan mungkin pembentangan metodologi qiraat Al-Kisai ini saya rasa lebih kurang dalam 3 pertemuan gitu. Selesailah. Paling cepat pun 2 kali. Ini pertama, minggu depan 2 habis. Jadi sempatlah kita cuba habiskan sebelum Ramadan ya. Sebelum Ramadan, insya-Allah. Okey, baik. Dalam poster ini banyaklah maklumat-maklumatnya tentang program RH Qiraat Center. Pelbagai program qiraat dan Al-Quran disediakan, kelas kemaskan bacaan tajwid, kelas sijil sanad untuk 10 qiraat Thoriq Syatibiyah dan Thoriq Thayyibah. Hebat ni, sampai Thayyibah Al-Jazari lagi ni ya. Kelas bahasa Arab Fushah dan Amiyah. Terdapat semua Quran 10 qiraat dan buku peraturan. Ustaz tolong bacalah, sebab tuan-tuan puan-puan mungkin tak sempat nak baca. Dapat tengok apa ni yang besar itu je ya. Dan apa ni, salurkan sumbangan anda. Tu yang penting juga tu, salurkan sumbangan anda untuk apa orang panggil RH Qiraat Center lebih dapat jalankan program-program percuma lah ya. Tu. Ustaz Okey, tak baca baik. bawah tu.
bawah RH Qiraat Center Ma'alu infak daripada tuan-tuan kat akaun. Itu nampak dah tu kuning tu. Yang gambar harimau tu Kak Nuliza binti Hatim. Lepas tu bawah dikumpul dan diserah keseluruhannya kepada ustaz. Ustaz ya. Itu yang hebat. Allahu Akbar. Apa pun bagi ustaz macam apa seronok bila orang nak mengaji tu seronok. Kita dapat bagi ustaz macam doa yang pernah ustaz ceritakan, doa depan Kaabah tau. Doa depan Kaabah. Aku macam ustaz cakap dengan Allah, aku nak supaya nanti balik Malaysia aku dapat kembangkan ilmu qiraat. Tahun tu 99. Dah mengaji ke belum? Tak tahu apa mana dah mengaji belum Belum. Ada 2 ustaz minta tau. Ustaz ulang sekali lagi, takut tak ingat ustaz dah cerita, ulang sekali lagi. Satu nak minta supaya dapat kembangkan ilmu qiraat. Yang kedua minta dapat kahwin. Dapat kahwin sebab masa tu Dua-dua dapat. masa tu umur 25 tahun. Jadi ustaz nak kahwin umur 25 tahun. Jadi alhamdulillah dapat juga. Kahwin pun dapat dan kembangkan ilmu qiraat tu Allah Taala bagi awal lagi sebelum balik ke Malaysia. Jadi sempatlah ajar kawan-kawan sebelum balik Malaysia. Daripada situ sikit sebanyak mantapkan. Maksudnya kalau kita mengajar lagi kita dapat tambah ilmu. Lagi mengajar lagi kita kongsi dengan kawan-kawan kita akan dapat. Dulu tak adalah berbayar-bayar pun tak ada juga, mengajar jadi seronok kalau ada orang bagi tu rezeki masing-masing. Alhamdulillah. Dan kalau kita tengok ada yang bagi rezeki Allah Taala pula hantar pada dia rezeki yang lain pula. Jadi begitu rupanya kita ni. Dan apa yang ustaz dapat rupanya untuk orang lain pula dapat. Kadang-kadang macam kita kata daripada KB ke KL tiba-tiba tengok tayar ada paku. Rupanya rezeki kepada Cina yang jual tayar rupanya dapat pada dia. Pusingan rezeki tu macam tu. Okey, apa pun kita sentiasa bersyukur rezeki yang paling berharga untuk kita tu sihat walafiat lah. Sihat afiat dapat kita buat ibadat dengan baik insya-Allah. Okey, habis. Baik, kita boleh mula ya. Hari ini sesi yang pertama, usul qiraat Al-Kisai. Mungkin dah ada yang belajar dah talaki, boleh mantapkanlah dari segi usul dan mungkin ada yang pertama kali ikuti. Jadi insya-Allah mudah-mudahan lepas ni boleh cari guru untuk talaki. Okey. Baik, sebelum daripada kita bincang pasal usul qiraat Al-Kisai ini, seperti biasa Ustaz akan ulang sekali lagi susunan nama-nama imam qiraat yang berserta dengan perawi masing-masing. Mudah-mudahan bila diulang, tuan-tuan dan puan-puan secara tak langsung boleh ingat. Macam iklan lah di TV kan. Kalau anak-anak tu dia ingat satu persatu ayatnya. Ayat iklan tu. Yang pertama Nafi'. Imam pertama Nafi', perawinya Qalun dan Warash. Yang kedua Ibnu Katsir, iaitu perawinya Al-Bazzi dan Kumbul. Ini dah belajar. Yang ketiga Abu Amr, perawinya Ad-Duri dan As-Susi. Yang keempat Ibnu Amir, perawinya Hisham dan Ibnu Dakwan. Ini dalam buku Ustaz pun ada tuan-tuan dan puan-puan. Dalam buku-buku yang lain pun rasanya ada memang ada pun dalam buku-buku yang lain pun nama-nama imam qiraat. Yang kelima Asim, Syu'bah dan Hafs. Dulu-dulu kita cuma tahu nama Hafs saja. Bahkan setengah tu nama Hafs pun tak tahu. Yang tahu Imam Syafi'i. Yang tahu Imam Syafi'i aja. Kalau tanya baca Quran ikut apa? Ikut Syafi'i lah. Itu setengah-setengah dulu-dulu. Jadi alhamdulillah kita dah belajar, kita dah tahu rupanya banyak nama imam-imam yang lain lagi. Lepas Hafs mungkin ada yang tahu Syu'bah. Syu'bah, dia tahu Hafs dengan Syu'bah. Lepas tu ditambah-tambahkan lagi. Okey, yang keenam Hamzah. Perawinya Khalaf dan Khalad yang merupakan pembentangan metodologi yang pertama inilah yang Ustaz bentang tentang Hamzah, Khalaf dan Khalad. Sehingga dapat terbitkan buku melalui bentang pembentangan di RH Qiraat Center ni lah.
Ya, yang ketujuh Al-Kisai inilah yang akan kita belajar. Perawinya Al-Laits dan Ad-Duri. Yang ke-8 Abu Ja'far. Mungkin banyak umur dapat sambung lagi untuk Abu Ja'far ini. Perawinya Ibn Waldan dan Ibnu Jammas. Yang ke-9 Ya'qub. Imam Ya'qub. Perawinya Ruwais dan Raw. Dan yang terakhirnya Khalaf Al-Ashir. Khalaf yang ke-10. Al-Ashir tu yang ke-10 lah. Perawinya Ishaq dan Idris. Jadi itulah 10 nama-nama imam qiraat yang tersenarai di situ berserta dengan perawinya masing-masing. Jadi kalau seorang itu dia nak talaki, jamak, qiraat 10, sekurang-kurangnya nama-nama ini dia kena ingatlah secara tersusun daripada nombor 1 sampai nombor 10. Kalau tak ingat jangan bimbang, kena letak kertas kat sebelah lah nama-nama tu. Jadi ada penyelesaiannya ya. Ada penyelesaiannya. Kita bukan nak exam, kita nak belajar bertalaki. Tapi cara tak langsung bila tuan-tuan dan puan-puan semua selalu tengok nama-nama ni, insya-Allah boleh ingat ya. Macam ustaz jugalah. Ustaz boleh ingat nama tuan-tuan dan puan-puan ni kerana dah selalu tengoklah ini sekali seminggu. Kalau tengok hari-hari lagilah ingat ya. Kak Suzet macam dah tahu lah background pun Ustaz pun dah ingat. Kak Suzet mesti background dia gitu. Contoh contoh. Okey. Baik. Sekali lagi tersebut kita nak belajar qiraat Al-Kisai ini. Perawinya ada 2, Al-Laits dan Ad-Duri. Ya. Al-Laits dan Ad-Duri. Bacaannya panggil nanti kita akan tengok satu keunikan yang ada pada Imam Al-Kisai berbeza dengan qiraat-qiraat yang lain. Seronok juga dapat baca qiraat Al-Kisai ini. Baik, sebelum tu juga kita mengenali dulu siapa dia Imam Al-Kisai. Ustaz akan kongsikan biografi Imam Al-Kisai untuk malam inilah pertemuan pertama. Perawinya mungkin akan datang, insya-Allah kita akan sebut. Okey, Imam Al-Kisai Al-Kufi ini Ustaz kopi semula daripada apa yang terkandung dalam buku Ustaz Qiraat 10 Kalam Mulia tu, yang surah Ad-Duha sampai surah An-Nas. Okey. Mana bukunya? Nama penuhnya ialah Abu Hasan Ali bin Hamzah bin Abdullah bin Bahman bin Fairuz Al-Kufi An-Nahwi. Ya. Al-Kufi itu sandar kepada nisbah kepada Kufah lah, orang Kufah. An-Nahwi itu adalah orang yang pakar ahli bahasa ni, bahasa Arab. Jadi dapat gelaran An-Nahwi. Itulah namanya, bukan nama dia Al-Kisai. Itu Kisai itu gelaran lah tu. Dia lahir tahun 119 Hijrah di Kufah. Dan dia adalah berketurunan Parsi. Bukan Arab Jati jugalah. Keturunannya Parsi dan digelar sebagai Al-Kisai. Dalam gelaran ini ada beberapa pendapat yang menyebut tentang kenapa dia ni digelar sebagai Al-Kisai. Antaranya kerana beliau ni berihram dengan pakaian. Dia berihram dengan pakaian. Ada juga yang berpendapat dia ni jual pakaian. Kisai itu pakaian lah. Jadi kerana dia ni businessman. Jadi dia jual pakaian tu usia kanak-kanak lagi. Itu antaranya juga ya. Dan ada yang kata ni kerana beliau berasal daripada Baku Saya, perkampungan yang terletak di Baghdad. Baku Saya jadilah jadi Kisai, disandar kepada nama kampung tersebut. Jadi itu beberapa pandangan lah kepada gelaran tersebut ya. Okey, kemudian Al-Kisai ini adalah menjadi imam qiraat selepas kematian gurunya iaitu Imam Hamzah. Rupanya dia pun ambil ilmu Al-Quran ini melalui Imam Hamzah. Jadi selepas wafatnya Imam Hamzah naik Al-Kisai. Jadi Hamzah pun Al-Kufi, Al-Kisai pun Al-Kufi dan sebenarnya Asim juga Al-Kufi. Ketiga-tiga ni semua Kufah maka dipanggil Al-Kufiyun.
Ya, Al-Kufiyun. Kalau kita baca buku qiraat dalam bahasa Arab, kadang-kadang dia sebut Al-Kufiyun. Jadi fahamlah tu bila Al-Kufiyun itu merujuk kepada Hamzah, Kisai, Asim, ya. Semasa di Baghdad, dia ditugaskan ajar dan juga mendidik anak-anak Khalifah Harun ar-Rasyid yang bernama Al-Ma'mun dan juga Al-Amin. Jadi satu kedudukan yang tinggi jugalah mengajar anak khalifah ini. Berkata Abdullah bin Ahmad Hambal, pernah aku tanya kepada ayahku tentang pribadi Asim ini, maka ayahku berkata dia bukan ni. Imam Al-Kisai itu dah tersalah. Imam Al-Kisai mempunyai ramai guru yang termasyhur. Antara guru-gurunya ialah Imam Hamzah, Muhammad bin Abi Laila dan Isa bin Umar Al-Hamzani. Isa bin Umar pula ambil bacaan daripada Asim, Talhah dan Al-A'mash. Itu sedikit susu galur bacaan Imam Al-Kisai lah. Dia ambil daripada Imam Hamzah, dia ambil daripada Muhammad bin Abi Laila, Isa bin Umar. Isa tu pula ambil daripada Asim. Dia Asim dulu, lepas tu Hamzah, lepas tu Al-Kisai. Ya. Okey, selain itu Imam Kisai juga berguru dengan Ismail bin Ja'far yang ambil bacaan daripada Syaibah bin Nisah dan Nafi'. Sambung pula ke Nafi'. Kemudian Ismail bin Ja'far juga ambil bacaan daripada Sulaiman bin Muhammad bin Muslim bin Jammaz dan Isa bin Wardan. Jadi bersambung pula kepada Abu Ja'far. Dan nombor 7 tu. Nombor 8. Ya. Okey. Itu guru-guru Imam Al-Kisai juga. Kemudian Imam Al-Kisai juga sempat ambil bacaan daripada Zaidah bin Qudamah yang berguru pula dengan Al-A'mash. Al-A'mash itu duduk dalam qiraat Syadz, dalam Syadz, ya. Tapi itu juga bacaan yang ataupun qiraat yang dipelajari oleh Imam Kisai melalui daripada Zaidah bin Qudamah. Dan begitu juga Imam Al-Kisai meriwayatkan satu huruf daripada Abu Bakar bin Ayyash, iaitu Syu'bah. Ya. Satu huruf tu bukan makna alif. Itu saja definisi huruf itu. Perinciannya senang tak buat kesimpulan tentang pelbagai bacaan jugalah, ya. Selain daripada dia jadi imam dalam qiraat, dia juga pakar dalam bidang ilmu nahwu. Sebab itu di hujung tadi kan dia digelar sebagai an-nahwi dan juga pakar dalam bidang bahasa Arab. Walaupun bukan berketurunan Arab jati, tetapi beliau adalah pakar dalam bidang ilmu tersebut. Allah Ta'ala ni dia bagi semua, siapa yang belajar, siapa yang bersungguh, dia akan dapat. Ya, kita kalau kita belajar bersungguh-sungguh pun kita akan dapat menguasai ilmu Al-Quran itu sendiri, walaupun kita bukannya orang Arab, orang Melayu, Melayu jati ke Melayu campur, wallahu alam lah. Jadi kadang-kadang sebab itu orang Arab terkejut bila kita baca Quran, lebih baik daripada dia kadang-kadang. Jadi Allah Ta'ala bagi kepada siapa yang belajar. Macam Imam Kisai ini, dia adalah pakar dalam bidang nahwu dan juga bahasa Arab. Banyak buku karangan dia yang berkaitan dengan bahasa Arab dan nahwu dan juga qiraat disenaraikan oleh ulama seperti kitab Ma'anil Quran, kitab Al-Qiraat, kitab An-Nawadir, kitab An-Nahw, kitab Al-Hija, kitab Al-Maqtu'ul Quran wa Mausuluh, kitab Al-Masadir, kitab Al-Huruf, kitab Al-Ha'at dan kitab Ash'ar. Jadi itu beberapa kitab yang merujuk kepada yang mana disebut oleh ulama-ulama hasil daripada susunan Imam Al-Kisai, ya. Jadi bila banyak kitab yang ditulis oleh seseorang itu, maknanya orang itu adalah orang yang berilmu. Jadi kita nak bandingkan dengan sekarang pun orang banyak tulis buku
nak berbandingkan ulama-ulama dahulu memang hebat mereka lah. Mereka memang semua dalam kepala. Dekat dalam kepala yang banyak, kita banyaknya dalam komputer. Lah ustaz lah cari itu cari ini, bukannya susah sangat. Copy yang tu copy yang ni, jadi bolehlah. Kalau ulama-ulama dahulu ya, hadis-hadis Quran semua dalam kepala. Jadi dengan banyaknya kitab itu menunjukkan keilmuannya ya. Walau bagaimanapun yang disebut tadi, kitab-kitab tadi tak dapat dikesan hingga sekarang. Itu yang disebut oleh ulama ya. Dalam biografi Imam Al-Kisai. Ini pun Ustaz copy je, dah terjemah je apa yang disebut oleh ulama. Dan Imam Kisai ini meninggal dunia di Lambuyah yang merupakan perkampungan di dalam daerah Ar-Rai semasa perjalanan ke Khurasan bersama-sama dengan rombongan Khalifah Harun Ar-Rasyid. Tahunnya 189 Hijrah. Jadi usia dia 70 tahun. Pendek sikitlah banding dengan imam-imam yang lain. Ada imam-imam yang lain 100 tahun, 110, 90 tahun. Dia kira muda sikitlah. Meninggal usianya 70 tahun. Dan di tempat yang sama juga meninggal seorang ulama besar dalam mazhab Hanafi, iaitu Muhammad bin Al-Hasan. Jadi dua-dua ulama itu dikebumikan di situ, dan katanya Khalifah Harun Ar-Rasyid hari ini dikebumikan Al-Fiqh dan An-Nahw di Lambuyah. Ya, jadi yang alim dalam bidang fiqh meninggal waktu yang sama di tempat yang samalah dikebumikan. Dan seperti yang dah dijelaskan awal tadi, perawi yang masyhurnya ialah Al-Laits. Tadi Ustaz tunjuk Al-Laits. Yang ini pula Abul Harith ya, dan Ad-Duri. Orang yang samalah tu, Abul Harith dengan Al-Laits tu orang yang sama. Ya. Jadi bukan orang yang berbeza, dengan keliru pula. Jadi dua perawinya Abul Harith dan Ad-Duri. Kita mungkin pernah dengar nama Ad-Duri kerana memang kita dah sebut sebelum ni. Ad-Duri siapa? Dalam metodologi qiraat Abu Amr ada nama Ad-Duri. Jadi orang yang samalah, Ad-Duri perawi kepada Imam Al-Kisai. Okey, itu sedikit sebanyak latar belakang ataupun biografi Imam Al-Kisai sebelum kita nak mula belajar cara bacaannya. Oleh kerana beliau adalah orang Kufah, jadi sedikit sebanyak tu banyak persamaan juga dengan qiraat Asim, riwayat Hafs, dan ada persamaan juga dengan qiraat Hamzah, nanti kita tengok ya. Okey, baik, terus kita masuk kepada perbincangan pertama daripada usul Imam Kisai ini. Ustaz mula dengan bab basmalah, seperti mana usul yang lain-lain tu pun mula dengan bab basmalah. Baik, bab basmalah ini Imam Al-Kisai menyambung di antara surah dengan membaca basmalah, kecuali antara surah Al-Anfal dan surah At-Taubah. Jadi kalau nak dikirakan, kalau nak laju sangat untuk pembentangan usul qiraat yang qiraat Kisai ini ataupun yang akan datang tu, senang saja. Ustaz kata bab basmalah simple je. Okey, untuk Kisai bacanya basmalah, habis satu tajuk. Masuk tajuk yang lain pula. Tetapi Ustaz akan perincikan lagi, nak meraihkan mungkin ada yang baru ikuti kelas ini. Jadi Ustaz akan ulanglah ataupun perincikan sedikit lagi lah tentang apakah yang dimaksudkan dengan membaca basmalah. Apabila kita habis satu surah, kita nak masuk surah yang baru, maka kita kena baca basmalah, kecuali surah Al-Anfal. Yang habis surah Al-Anfal masuk surah Taubah, itu ada perbincangannya, nanti kita tengok. Okey, ini contohnya lah. Tuan-tuan dan puan semua, kalau dah habis surah Al-Ikhlas, walam yakul lahu kufuwan ahad, nak masuk surah Al-Falaq, mesti baca Bismillahirrahmanirrahim. Okey, qul a'udzu birabbil falaq, habis wa min syarri hasidin idza hasad. Nak masuk surah An-Nas, mesti baca Bismillahirrahmanirrahim.
Qul a'udzu birabbin nas. Walaupun bismillah 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 itu tak pun ditulis nombor, maknanya tak dikira ayat, tapi ianya ditulis dalam mushaf di Al-Kufah itu sendiri. Maka ulama sebut bagi imam ini, bagi qiraat ini kena baca bismillah, ya. Maksudnya kita tak boleh tinggalkan bismillah ini. Tak boleh walam yakul lahu kufuwan ahadun qul a'udzu birabbil falaq, tak menjadi bacaan Imam Kisai lah. Jadi akan jadi qiraat yang lain. Okey, Ustaz buat secara kesimpulannya di sini, dalam kita baca basmalah, maka di sana seperti mana yang dah dijelaskan sebelum ni pada metodologi qiraat yang lain yang kena baca basmalah, dia ada 3 wajah. Dia akan pecah kepada 3 wajah. Bila letak basmalah akan pecah kepada 3 wajah, iaitu qat'ul jami', itu yang pertama. Putus semuanya. Nanti kita tengok macam mana nak putus semuanya. Yang kedua, waqaf akhir surah, berhenti akhir surah. Surah apa yang kita baca? Akhir surah tu kita berhenti. Ya. Kalau surah Al-Baqarah akhirnya anta maulana fansurna ala qaumil kafirin misalnya, kita berhenti. Kemudian kita pun baca basmalah dan sambung terus awal surah bismillahirrahmanirrahim dan sambung terus. Yang ketiga, waslul jami', ni sambung semualah daripada akhir surah masuk basmalah, daripada basmalah masuk awal surah yang baru. Okey, sebagai contoh yang pertama, ya, ini simple saja. Kalau tuan-tuan dan puan dah ikuti pada awal lagi pembentangan metodologi, ini kali ke-7 lah ni kita cerita, ya. Jadi tak mengapa, lagi dengar banyak kali lagi dapat ingat. Akhirnya tuan-tuan dan puan dapat ingat satu, dapat jelaskan pada orang lain tu sama dengan Ustaz cerita tu. Alhamdulillah lah, kalau dapat lagi bagi teknik-teknik yang terbaik lagi, lebih baik daripada Ustaz tu lah, lagi terbaik lah, ya. Okey. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Berhenti dulu situ. Berhenti, bila sebut berhenti bernafas lah. Kalau berhenti tak bernafas, kita panggil saktah, ya. Berhenti dan bernafas. Boleh ke nak minum air? Minum air satu teguk tu boleh lah. Kalau sampai 2-3 gelas tu, bukan berhenti nak guna wajah ni lah. Memang nak berhenti terus lah tu, ya. Dah kena a'udzubillah semula. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Berhenti pula di situ. Kemudian alif lam mim, ya. Okey, itu dipanggil qat'ul jami'. Qat'ul jami'. Senang je, semua kita berhenti-berhenti, dan memang itu yang banyak dibuat atau dibaca oleh pembaca-pembaca, atau kita kata qori dan qori'ah lah. Qori itu pembaca lah bagi lelaki, qori'ah pembaca bagi perempuan. Yang kedua, waqaf akhir surah. Kemudian tuan-tuan dan puan semua sambungkan basmalah dengan awal surah berikutnya. Anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Berhenti di situ. Kemudian bernafaslah, ya. Kemudian baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif. Itu tak boleh nak berhenti lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Okey, itu wajah yang kedua. Okey, baik. Wajah yang ketiga, macam kita sebut tadi, kita waslul jami', sambung semuanya. Sambung akhir surah masuk basmalah. Sambung basmalah masuk awal surah berikutnya. Anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Macam tu je, ya. Yang penting untuk waslul jami', tuan-tuan dan puan semua tahu baris akhir surah tu apa. Al-kafirina, tahu nun baris atas. Bukan al-kafirini ke al-kafirinu, itu salah lah.
Jadi kena tengok di akhir surah itu. Ya. Kalau kita baca tengok di Quran tu, insya-Allah orang panggil dapatlah tahu dengan jelasnya. Kalau baca tak tengok di mushaf tu, tu lagilah kena ingat betul-betul. Okey. Baik, habis. Kemudian kita tengok sikit tentang sebab kita sebut tadi kecuali surah Al-Anfal nak masuk surah Taubah. Ini ulang kaji semula ya. Dah belajar sebelum ni. Untuk ini kita baca dengan 3 wajah sebagaimana berikut. Bila kita habis surah Al-Anfal, ayatnya berbunyi innallaha bikulli syai'in alim. Jadi kita baca dengan al-qat'u, putuskan bacaan kita lah, tak sambung ke surah At-Taubah. Kita berhenti di situ, sama jugalah ya. Dengan al-waqfu tadi, waqaf, kita bernafas. Kemudian kita terus baca bara'ah. A'udzubillah dah tak perlu baca. Basmalah lagilah tak kena baca. Terus saja bara'atum minallahi wa rasulih. Baik, itu yang pertama. Yang kedua ialah kita sambung semuanya. Kita panggil waslul jami' ya, ataupun al-waslu, sambung innallaha bikulli syai'in alimun bara'atun minallahi wa rasulih. Itu maknanya sambung, mesti berlakunya hukum iqlab. Dia tak boleh buat innallaha bikulli syai'in alim alim bara, matikan mim lepas tu sebut ba, alim bara'atun, jadi macam nak kata ikhfa syafawi pun tak. Jadi itu tak betul ya. Mesti kita hidupkan alimun bara'atun minallah. Yang ketiganya kita saktah lah ya, saktah innallaha bikulli syai'in alim bara'atun minallahi wa rasulih. Jadi definisi kepada saktah itu kita berhentilah seketika, dia kurang dalam 2 harakat, lepas tu teruskan bacaan, masih menggunakan nafas yang sama. Sebab tu kita baca innallah tu ya, nafas yang tu juga kita pakai. Jadi 3 wajah yang boleh dibaca ketika mana kita habis satu surah nak masuk surah At-Taubah, seperti contoh tadilah Al-Anfal masuk surah At-Taubah. Okey, dan saya ulang sekali lagi ya, bukan Al-Anfal sahaja yang nak sambung ke surah Taubah kita buat macam ni, kita boleh buat macam ni, tetapi mana-mana surah sama ada Fatihah ke terus masuk Taubah, atau Al-Baqarah terus masuk Taubah, atau Ali Imran terus masuk Taubah. Kecuali apabila surah-surah yang dengan syarat tadi ya, dengan syaratnya ialah surah-surah tersebut berada sebelum surah Taubah. Tapi kalaulah surah yang duduk selepas At-Taubah nak disambung masuk ke surah Taubah, jadi apa yang kita boleh buat ya? Apa yang boleh buat, wajah yang kita boleh baca? Siapa yang tahu? Saja je nak tanya. Macam mana Kak Lina tahu? Tahu cuma tak datang. Kak Ros, macam mana Kak Ros? Ustaz dah cakap ni dulu, tak ingat dah Ustaz. Tak ingat. Sebab tu saya nak cakap lagi. Kena baca istiazah ke Ustaz? Saya tak ingat dah. Dr. Suzan macam mana? Kita kena baca auzubillah je Ustaz. Baca Alhamdulillah. Baca istiazah je ke Ustaz? Istiazah lah. Istiazah awal bacaan. Awal bacaan dah baca. Contohlah kita baca surah Al-Ikhlas lah ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad sampai walam yakul lahu kufuwan ahad. Nak masuk surah Taubah kena baca a'udzubillah semula ke? Tak. Dia putus semuanya Ustaz. Berhenti semua. Kotak saja. Dia tak boleh buat saktah ke apa? Tanpa basmalah. Berhenti semuanya tanpa basmalah. Okey, berhenti semuanya tanpa baca basmalah. Jadi maksudnya tak boleh buat Saktah tak boleh. tak boleh. Wasal pun tak boleh.
Ya. Tak boleh. Wasal pun tak boleh. Betul. Itu disebut oleh Syekh Abdul Fattah Al-Qadhi. Kalau saya sikit, dalam buku ni tuan-tuan dan puan-puan, dalam buku ni ada dijelaskan. Nak kempen buku ni rasa Datin pun ada rasanya, buku ini. Dia boleh dapat dengan RH lah, ada ke tak? Saya rasa lah, rasanya ada, macam ada. Kalau tak ada, maknanya untuk rujukan untuk kita, kalau tanya, Cak tak cakap macam tu, daripada kitab mana? Kitab tu lah. Ustaz nakal saja. Ya. Okey. Lepas ni boleh ingat lah sebab dah kena tanya live pula tu kan. Ustaz dah cakap dah dulu. Saya ingat lagi soalan Ustaz ni. tanya, kita tahu dah tu. Lepas ni tahulah. Lain kali Lepas ni ingat nanti yang Ustaz. untuk Abu Ja'far nanti Ustaz tanya, kita orang jawab Ustaz pula. tanya balik Ya. Ya, Tapi Abu Ja'far rasanya lain pula baca basmalahnya. Nak tanya yang lain pula, soalan lain pula. Ketiga-tiga wajah ini dibaca tanpa basmalah. Okey, baik. Itu dah fahamlah kenapa tak baca basmalah. Selesai. Kalau kita tengok dalam Quran pun tidak ditulisnya basmalah. Tak ada bismillahirrahmanirrahim. Okey. Baik, habislah tajuk kita yang pertama tentang basmalah. Okey. Kita masuk ke tajuk yang berikutnya ialah tentang mad dan qasr. Okey, mad dan qasr. Panjang pendek. Yang ni melibatkan dua jenis mad, iaitu munfasil. Maka masuk dalam mad munfasil juga mad silah tawilah, dan yang kedua mad muttasil. Mad munfasil, mad silah tawilah masuk dalam mad munfasil dan mad muttasil. Kita bincang yang ni je. Yang lain tu tak dibincang kerana madnya samalah dengan qiraat Asim, riwayat Hafs kita. Okey, pengertian mad saja nak ceritakan lagi. Mad, panjangkan suara pula dengan salah satu daripada huruf mad, iaitu alif, sebelumnya ada baris atas, waw, sebelumnya baris hadapan, ya yang mati, sebelumnya baris di bawah. Bila salah satu daripada huruf ini dia bertemu dengan hamzah qata' atau dia bertemu dengan huruf yang mati, maka berlakulah mad, berlakulah pemanjangannya. Okey. Manakala qasr pula merujuk kepada panjangkan huruf mad dengan kadar mad asli saja, 2 harakat tanpa sebarang penambahan ke atasnya. Istilah je, nak ingatkan istilah je. Kadang-kadang kita ada yang apa ni, bila dia kata okey bacanya baca apa ni, baca dengan mad, merujuk kepada panjang lebih daripada 2. Kadang-kadang dia kata baca dengan qasr, merujuk kepada 2 harakat, ya. 2 harakat. Dan kadang-kadang Ustaz pernah sebut sebelum ni juga, ya. Kadang-kadang istilah qasr merujuk kepada tak panjang langsung. Ada juga kalau kita pakai buku, kalau kita baca buku Arab lah, ya, kadang-kadang istilah qasr dia bermaksud tak panjang langsung, tak ada mad, pun dia guna qasr juga. Jadi kena hati-hati di situ, kena faham betul-betul istilah-istilah yang diguna dalam penulisan buku. Baik, di sini kita akan sebutlah, ya, mad muttasil bagi Imam Al-Kisai panjangnya ialah hanya 4 harakat. Contohnya ja'a, ya, ja'a. Jadi yang penting di sini 2 perkara lah. Kita kena kenal ini mad muttasil. Kena kenal. So macam mana nak kenal? Tu kita belajarlah, ya. Sebenarnya semua dah tahu. Nak kenal mad muttasil, melihat kepada huruf mad apabila bertemu dengan hamzah dalam satu kalimah. Okey, dalam satu kalimah. Baik. Ataupun lagi senang nampak tanda panjang macam ni, tanda panjang macam ni. Kena panjanglah 4 harakat. Syaratnya depannya ada hamzah lah, ya, ada hamzah. Kalau tukar huruf yang lain bukan hamzah tu ada tanda panjang, lepas tu bukan hamzah, itu biasanya dia akan baca 6 harakat, ya. Maknanya kalau ada tanda panjang depannya bukan hamzah, huruf yang lain, tiba-tiba huruf lam misalnya,
Macam contoh ad-dallin kan huruf lam atau huruf qaf misalnya. Dia letak alif, dia letak tanda panjang juga. Al-haqqah. Itu biasa 6 harakat lah tu. Mad lazim. Okey, yang ni 4 harakat. Mad muttasil. Baik. Itu bila salah satu dah sebutkan tadi, hamzah. Huruf mad bertemu dengan hamzah qata dalam satu kalimah. Okey, dalam satu kalimah. Okey. Kemudian yang kedua ialah mad munfasil. Mad munfasil ni dia berlaku bila salah satu huruf mad yang kita sebut 3 tadilah, alif, waw, ya, beradanya di akhir kalimah, bertemu pula dengan hamzah qata'. Hamzah qata' ni di awal kalimah berikutnya. Jadi Imam Kisai pun sama kadar harakat, 4 harakat. Jadi kalau bertukar antara mat munfasil, mat muttasil pun nak kiranya tak salah lah, tak jadi orang panggil tak nampak sangat kesalahan itu kerana kadar harakatnya sama je. Berbeza dengan setengah-setengah qiraat lain, dia mat munfasil lain kadar harakat, mat muttasil lain harakatnya. Ini senang je. Seperti inna a'tainaka. Ini contoh je ya. Inna a'tainaka. Tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok contoh-contoh yang lain. Asalkan bentuk dianya ada huruf mad, alif ke, waw ke, ya ke, jumpa hamzah. Hamzah kalimah lain, cara yang mudah nak kenal bila ia menunjuk kalimah lain, hamzah tu duduk atas alif. Ataupun hamzah duduk bawah alif. Jadi itu ciri-ciri lah yang kita boleh kata ianya menunjukkan dua kalimah. Yang ada alif tu satu kalimah, yang mula dengan hamzah tu kalimah yang lain. Yang penting 4 harakat. Inna a'tainakal kautsar. Okey? Baik. Okey, mat silah tawilah. Kita masukkan juga mat silah tawilah untuk perhatian semua. Ya, walaupun dia ikut sama dengan mat munfasil sebenarnya. Jadi Imam Kisai untuk mat silah tawilah ni samalah 4 harakat juga. Mat silah tawilah itu merujuk kepada ha dhamir bagi mudzakkar yang mana depannya ada hamzah qata'. Okey, dia dah letaklah tanda panjang macam ni. Kalau kita guna Quran Hafs pun ada tanda macam ni. Guna Quran Kisai sendiri pun ada tanda macam ni. Tapi senang je kita kenal. Kenal ini mat silah tawilah yang bunyi hu macam ni, yang bunyi hi. Itu mat silah tawilah. Okey. Yang berlakunya ialah ketika sambung saja. Kalau berhenti, tu basic tajwid jugalah ya. Kalau berhenti tak berlaku mat silah tawilah. Matikan terus. Okey, ini antara contoh-contoh yang Ustaz copy balik daripada slide yang sebelum ni. Bagai untuk orang panggil peringatan kembalilah ya, apa yang kita sebut tentang mat munfasil ya. Contohnya nak bagi tuan-tuan puan jelas, boleh faham, makin faham lagi. Dulu macam kabur-kabur kita kata tahu mat ini cuma kadang-kadang bertukar juga mat munfasil dengan mat muttasil sebab nampak macam sama je. Jadi insya-Allah bila dah makin lama kita belajar tu makin nampak. Rupanya boleh kenal betul-betul mat munfasil itu ialah waktu belajar qiraat Kisai. Misalnya gitu. Masa belajar Hafs sendiri tak berapa nampak, masa sentuh pasal qalun warah pun tak berapa faham sangat lagi. Ini sebagai contoh. Okey, jadi tengok ayat ni, wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Okey. Ataupun yang kedua, illa anfusahum. Yang ketiga, qalu innama. Jadi semua tuan-tuan dan puan nampak ada huruf alif, depannya ada hamzah duduk atas alif, ataupun ada huruf alif depannya ada hamzah duduk bawah alif. Okey, kita kata huruf waw ya. Contoh qalu innama, huruf waw ya, waw mat bertemu hamzah.
Baik, kita pergi ke seterusnya. Mad muttasil ni sebagai contoh. Ulaika wa ulaika ataupun sawaun. Semuanya tuan-tuan dan puan nampak hamzah tu ada yang apa ni, hamzah tak duduk atas alif dah sekarang ini. Ada yang duduk sendirian, ada berumahkan huruf ya. Ya. Jadi itu ciri-ciri bagi mad muttasil. Mesti tuan-tuan dan puan panjangkan 4 harakat. Okey, ni contoh mad silah tawilah. Mad silah tawilah nampak ada waw kecil, atasnya ada tanda mad, ada tanda panjang. Itu mad silah tawilah. Falahu ajruh tilawatihi ulaik al-darruhu ila. Yang penting kita baca tu memang kita kita pastikan yang kita baca tu kita tahu madnya mad silah tawilah contoh, atau mad munfasil kadar harakat dia cukuplah 4. Dia cukup 4 ya. Kadang-kadang baca tu kita jadi dengan sendiri kadang-kadang ya. Kita tahu ni kena panjang tapi bila baca tu tak panjangkan. Terlepas orang panggil apa? Terlepas pandang. Terlepas pandang, terlepas baca. Terlepas baca. Okey. Habis ya, tajuk mad tu senang aja. Kita terus ke masuk pasal mim jamak. Mim jamak. Ini yang keempat lah kalau kau nak kira. Salah nombor ni. Mim jamak ya, mim jamak. Okey, mim jamak, ada mim jamak juga dekat Kisai. Tapi perbincangannya kita tengok sama tak dengan kolon. Mim jamak, Ustaz perkenalkan dulu. Ini pun kopi dari yang lepas, ialah mim tambahan. Dulu-dulu ni daripada kita belajar yang kolon dulu. Mim jamak ialah mim tambahan. Dan dia menunjukkan jamak bagi muzakkar, bagi lelaki. Dan ia terletak selepas salah satu daripada 3 huruf berikut, iaitu ha, kaf dan ta. Ini pengenalan kepada mim jamak. Belum cerita pasal cara bacanya macam mana. Belum cerita lagi hukumnya macam mana. Belum cerita lagi. Ini hanya nak perkenalkan ia mim jamak. Kenapa Ustaz sebut macam tu? Kerana nak perbetulkan nak perbetulkan perbetulkan respon kepada bila ditanya kepada pembaca, dia kita tanya bacanya macam mana, dia jawab baca dengan mim jamak. Jadi kalau baca dengan mim jamak belum menjawab lagi soalan itu. Belum menjawab. Kalau kata baca dengan mim jamak, masih tertanya lagi, nak buat macam mana mim jamak tu? Nak matikan ke? Nak silahkan ke? Nak bariskan dia apa-apa? Ya. Jadi kalau jawab baca dengan mim jamak, itu bukan jawapan lagi. Okey. Baik, untuk mim jamak di sini tuan-tuan dan puan-puan semua, Imam Al-Kisai dia baca baris hadapan. Mim tu dia baca baris depan. Apabila mim jamak terletak sebelum huruf mati dan sebelumnya huruf ha, didahului baris bawah atau ya sakinah. Contohnya alaihimu, sebenarnya nak kata apa ni? Nak katanya ha ni. Dibaca ha baris hadapan ni. Okey. Apabila mim jamak terletak sebelum huruf yang mati dan sebelumnya pula ada huruf ha didahului baris bawah atau ya. Jadi contohnya alaihimul qital. Ya. Alaihimul qital. Kalau nak katakan mim baca baris depan pun ia juga, nak katakan nak cerita pasal ha pun ia juga ya. Sebab ada qiraat yang baca mim baris bawah alaihimil qital, bihimil asbab, ada yang baca gitu. Tapi untuk Imam Kisai, kalaulah mim jamak itu dia terletak sebelum huruf mati. Kalau tengok alaihimul qital,
Yang matinya ialah selepas mim tu lam yang mati kan, alaihimul qital. Kedudukan mim pula sebelumnya ada ha, ya, ada ha, bukan ta dan bukannya kaf tapi ha, ya. Sebab mim jamak ni kadang-kadang dia terletak pada kaf selepas kaf. Contoh assalamualaikum, kaf tu. Kadang-kadang dia terletak selepas ta. Contoh antum, kan. Ini ha. Jadi kalaulah sebelum mim tu huruf ha, kita tengok sikit lagi. Sebelum ha tu apa? Dia kena tengok sebelum tu dan sebelum tu. Tengok jiran sebelum tu, jirannya siapa? Sebelum jirannya tu, tengok sekali lagi. Jadi kalaulah sebelum ha itu huruf ya yang mati, atau sebelum ha itu huruf baris di bawah, maka ha itu dibaca dengan baris depan. Ha tu baca baris depan, seperti mana yang nampak di skrin itu, yang di warna apa, pink gitu kan. Jadi alaihimul qital bacanya alaihumul qital. Alaihumul qital. Bihimul asbab bacanya bihumul asbab. Ingat tak macam siapa bacaan macam ni? Macam qiraat Hamzah, ya. Kita dah belajar sebelum ni Hamzah, awal-awal lagi. Hamzah baca macam tu. Okey. Jadi ada Hamzah, ada Kisai. Bacaannya sama. Okey. Syaratnya ialah bila tuan-tuan dan puan sambung. Bukan berhenti, ya. Bukan berhenti pada alaihim atau pada bihim. Kalau berhenti tak boleh baca baris depan ha tu, kena baca baris bawah lah. Alaihim, bihim. Dia jadi baris depan tu bila sambung je. Jadi itu kena faham sebab dalam Qurannya dia letak baris depan tu. Dalam Qurannya dia letak baris depan. Tiba-tiba kita baca nafas habis dekat situ. Jadi kalau kita tak belajar yang ini, tak faham yang ini, mungkin kita akan tersalah. Berhentinya kita berhenti alaihum. Salah lah. Atau berhenti bihum. Juga salah. Okey. Baik, ini contoh saya ambil daripada surah Al-Baqarah. Tuan-tuan dan puan-puan boleh rujuk ayat 166. إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ. Yang tadi, ya. Jadi ini Qurannya. Yang Ustaz copy daripada Qurannya, nampak dia dah siap dah tulis. Di yang wasalnya tu tak ada masalah. Ustaz bimbang yang berhenti tu je. Takut-takut nafas tak pasal-pasal habis dekat situ, ya. Dekat lain tak nak habis. Dekat situ dia habis. Jadi tu kena tahulah. Wa taqatta'at bihim. Berhenti gitu, ya. Okey. Contoh yang seterusnya ni. Dalam surah Ibrahim misalnya wa anzirin nas yauma ya'tihimul azab. Bacaan harf kita memang macam gitu. Ya'tihimul. Tapi kadang-kadang dia agak susah bagi setengah pembaca nak bunyikan ha baris bawah. Jadi kita yang mengajar Quran tu, kita guru Quran tempat-tempat yang macam ni, cuba jaga-jaga. Perhati betul-betul anak murid baca macam mana. Sebab kadang-kadang dia baca tak pasal-pasal jadi qiraat Kisai. Wa anzirin nas yauma ya'tihumul azab. Kita belum habis lagi ngaji Kisai, dia dulu habis. Dia dulu mahir Kisai. Itu kena hati-hati tu. Okey. Jadi macam tu, ya, boleh faham? Wa anzirin nas yauma ya'tihumul azab. Kalau sambung. Okey, ingat sekali lagi, kalau berhentikan dengan ha baris di bawah ya'tihim. Okey. Baik, habis. Khatam terus lah hari ni. Terusnya yang seterusnya susunan Ustaz dah silap sikit. Ini dah yang kelima lah, ya. Ustaz, tanya yang tadi tu Ustaz. Ya. Kalau ala qulubihim wa ala. Yang itu baca tak ada beza lah. Dia cuma kalau jumpa hamzah wasal aja Ustaz. Kalau
Kalau kalimah ala qulubihim wa ala. Bihim wa ala. Dia tak jumpa huruf mati. Dia tak jumpa huruf mati. Jadi itu tidak ada apa-apa perubahan lah Ustaz. Tak ada. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tak berubah. Jawapannya kenapa? Kerana tak jumpa huruf mati. Syarat utamanya mesti jumpa mati dulu. Ini iltiqat as-sakinain lah. Hukum iltiqat as-sakinain lah ni Ustaz yang akan terjadi. Ya, boleh juga kita kata iltiqat as-sakinain. Sebab mim tu asalnya memang mim tu mati, depannya mati. Ada dua kematian kan? Ada dua kematian. Innalillah. Ada dua kematian macam tu. Jadi kita yang haf kita guna mim tu baris depan lah. Kisai pun guna mim baris depan. Cuma apa pula jadi kepada yang ha tu pula? Itu. Kisai dia jadi baris depan kerana dia kira satu package lah, seolah-olahnya satu package lah. Dan mim baris depan, ha tu turut baris depan. Senang gitu. Kan? Kita bawah kemudian depan. Ya? Okey. Baik. Terus pergi kepada saktah. Saktah definisi copy paste saja. Tuan-tuan dan puan pun makin dah faham, dah ingat apa definisi kepada saktah. Berhenti sekejap, tempohnya 2 harakat. Kemudian terus bacaan nafas yang sama. Okey. Dan untuk saktah ini Imam Kisai senang. Tajuk ni selesailah. Tiada saktah. Tiada saktah. Habis cerita ya. Tiada saktah. Tapi kita ulang baliklah. Sekali lagi teraikan kepada yang baru masuk. Untuk saktah ini kalau kita lihat dalam Quran Imam Hafs ya, pada muka surat 293, jadi pada surah Al-Kahfi ni tak ada saktah lah bagi Imam Kisai. Walam yaj'al lahu 'iwajan qayyiman liyundhira ba'san syadida. Itu cara kalau nak sambung. Ya. Kalau berhenti tak ada masalah lah. Walam yaj'al lahu 'iwaja. Saktah pun tak ada. Semua qiraat pun tak ada saktah kalau dah berhenti. Semua qiraat tak ada saktah kalau dah berhenti. Tapi kalau nak sambung terus mesti saktah kalau Hafs. Walam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyum. Dia mesti break sekejap tapi tak boleh bernafas. Ya. Break dengan dalam gear lah ya. Betul tekan minyak jalan terus. Okey. Kemudian kita tengok dalam surah Yasin 443 muka suratnya. Ini selalu kita baca juga tak ada saktah. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadha ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Terus saja. Tapi kalau Hafs kena break sekejap, mim marqadina hadha ma, macam tu ya. Okey. Kemudian surah Al-Qiyamah, wa qila man raq, yang kita saktah untuk Hafs, wa qila man raq. Tapi Kisai terus saja tak ada saktah. Wa qila man raq. Masukkan nun dalam ra. Ya, wa qila man raq. Okey. 588 al-mutaffifin kalla bal rana ala, itu Hafs ya. Saktah. Tapi Imam Kisai terus saja kalla barrana, terus masukkan lam dalam ra. Dan di sini pula ialah surah Al-Haqqah. Al-Haqqah. Ini yang Asim kemarin ni Ustaz Kopi tertukarlah ya, letak Imam Kisai dah sekarang ini. Nak buat nota dah, kopi-kopi je. Okey, Imam Al-Kisai. Untuk surah Al-Haqqah ini tuan-tuan dan puan bolehlah buat 2 wajah. Maknanya bagi semua mana-mana qiraat lah. Ya. Kalau nak sambung ayat 28 dengan 29. Yang ni. Ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Itu kalau kita tak sambung. Kalau kita nak sambung, kita boleh saktah. Maliyah halaka anni sultaniyah. Itu saktah.
Atau kita tak nak saktah, kita idgham terus. Maliyah halaka anni. Tu masuk terus. Ha pertama dalam ha yang kedua. Dua ha disatukan. Okey. Jadi ini wajahnya ya. Izhar. Kalau wajah pertama izhar, bila nak izhar mesti saktah. Yang kedua idgham, masuk pertama, ha pertama dalam ha kedua. Okey, selesai. Sebab tajuk tu kalau nak kira kan senangnya cakap Kisai tak ada saktah, itu je. Ustaz rincikan ataupun berikan maklumat sekali lagi lah tentang saktah tadi. Terus kepada kita masuk tajuk yang ke-6. Jarang kita ni boleh belajar tajuk banyak terus. Okey, yang ke-6 ini dua hamzah dalam satu kalimah. Dua hamzah dalam satu kalimah. Okey. Pertemuan dua hamzah satu kalimah dimasuk dalam bab ni. Dua-dua hamzah terdiri daripada hamzah qata'. Dan hamzah pertama adalah merupakan hamzah yang baris atas, dia adalah hamzah istifham. Okey. Kalau baris hamzah yang kedua sama ada baris atas anzartahum, hamzah baris bawah ainnaka, hamzah baris depan unabbiukum. Contoh yang sama jugalah diguna pakai sunnah ni. Jadi faham ya? Dalam satu kalimah ada dua hamzah. Hamzah pertama tu tetap baris atas dia tak berubah. Hamzah kedua saja yang boleh berubah, sama ada atas, bawah ataupun depan. Okey. Jadi untuk Imam Kisai senangnya dia taklah seperti Qalun ke Ibnu Katsir ke Warash ke Abu Amr Ibnu Hisham ya. Tak. Dia baca tahqiq je. Macam Imam Hamzah lah. Dia baca tahqiq kedua-dua hamzah tu. Dan mudahnya juga kita kata macam Hafs lah. Macam Hafs ni, tak ada bezanya yang ni ya. Untuk dua hamzah satu kalimah ni. Okey, tapi kalaulah dua lafaz yang mengandungi istifham sama ada berhimpun dalam satu ayat yang sama atau pada dua ayat yang berturut-turut, maka hukum bagi Imam Kisai keadaan tersebut adalah sebagaimana berikut. Dia 10 tempat dibaca istifham tempat pertama dan ikhbar tempat yang kedua. Okay, nanti Ustaz tunjuk contoh ya. Jadi dia ada 11 semua dalam Quran. Dalam ayat terdapat dua istifham. Dua istifham. Ya, ada dua kalilah ai tu, ada dua kali. Kali pertama jumpa ai, kali kedua depannya sikit jumpa pula ai. Jadi ini dipanggil istifham berulang-ulang. Maka kalau kita baca Hafs kita, dua kali tanya ai, sana pun tanya, sini ai juga. Tapi Imam Kisai dia lain sikit. Ada 10 tempat. Tempat pertama tu ada 10 tempat tu mana dalam Quran. Jadi dalam ayat tu yang pertama tu dia baca ai, dia kekalkan istifham. Yang kedua tu dia buang istifham. Dia buang istifham. Yang tu dia buang, tinggallah i saja. Okey, nanti kita tengok. Dan kemudian satu tempat dalam surah Al-Ankabut ayat 27 dengan sambung 28, dia baca istifham pertama dan istifham juga pada yang kedua. Okey, saudara puan boleh buka sekali lagi lah ya dalam Quran muka surat 249. Cuba perhati dalam ayat ini yang Ustaz merahkan, nampak tak ada dua ai kan? Itu dipanggil istifham berulang lah tu. Wa in ta'jab fa'ajabun qawluhum. Sekiranya kamu ni takjub, maka takjublah apa yang mereka kata apa? Aiza, adakah apabila kunna turaban, bila dah kami jadi tanah. Inna, adakah sesungguhnya kami. Jadi dua kali tanya. Adakah kalau kami ni jadi tanah? Adakah kami la fi khalqin jadi, kami jadi diciptakan baru? Jadi dua kali tanya itu kan. Jadi itu bacaan Hafs kita. Idza dengan inna, tapi Imam Kisai dia tak baca gitu.
Dia baca macam ni je. Wa in ta'jab fa'jabun qawluhum a'idha. Dia kekalkan a'idha macam tu ya. Dia kekalkan a'idha macam tu. Okey. Sekejap ya. Baik. Yang kedua, a'idha kunna turaban inna. Yang inna tu asal tadi ada inna. Jadi di sini dia pakai satu hamzah. Inna. Dalam Qurannya dah siap tak ada dah tu, dah dibuangkan. Jadi kita tahulah ya, kita tahu apa? Kita tahu dia berbeza dengan riwayat Hafs. Janganlah kita pula tulis pula tertinggal dekat sini Quran Hafs ada sini. Dah fahamlah ya. Kita dah ngaji lama ni rasanya dah tak ada masalah. Kalau yang baru-baru jumpa Quran Kisai ni mungkin terkejut tengok kenapa ni? Kenapa salah ni? Kenapa tak cetakan salah begini-gini? Ni tanda-tanda nak kiamat ke apa? Sebagainya. Okey, sampai tanda-tanda nak kiamat terus ya. Okey. Baik. Ada orang conteng skrin Ustaz. Ada orang conteng. Kau nanti Ustaz save nanti kau dia termasuk sekali. Ya ke? Okey. Saya dah padam dah. Siapa-siapa yang conteng tu saya dah padamkan. Tak apa Ustaz. Nak orang conteng tak apa. Okey. Nanti saya padamkan. Tak apa nak conteng pun tak ada masalah. Okey, baik kita terus ya. Yang kedua pula. Yang kedua ada berapa yang tadi? Ada 10 Ini yang kedua. 10 yang istifham dan khabar ya Ustaz. Ya. 10 tempat di mana istifham dan khabar lah. Ya, 10 tempat ada istifham berulang-ulang ni. Imam Kisai dia kekal yang pertama je dengan istifham. Yang kedua tu, tempat kedua tu dia buat dengan ikhbarnya, dia buatlah istifham ya. Baik, waqalu a'idza itu istifham. Kunna 'idhaman wa rufatan inna itu istifham juga. Jadi untuk Kisai macam mana nak buat untuk Kisai? Untuk Kisai Ustaz tak datang dah contoh. Tuan-tuan dan puan-puan dah faham yang tadi kan? Jadi baca macam mana? Waqalu a'idza kunna 'idhaman wa rufatan inna. Dah hilanglah tu. Ya? Dah tak ada lagi. Okey. Baik, terusnya yang ketiga. 292. Ustaz dah tak copy lagi Quran yang Kisai Ini Quran Hafs ni. Ini Quran Hafs. Maknanya kalau Kisai tuan-tuan dan puan buang saja. Kalau dah guna Quran Kisai itu senang, dia memang dah buang dah. Dzalika jazaa'um bi annahum kafaru bi ayatina wa qalu a'idza kunna 'idhaman wa rufatan inna. Wa rufatan inna. Okey. Kita dua kali tanya. A'idza kunna adakah apabila kami ni jadi tulang ataupun warufatan dan reput? Inna, adakah sesungguhnya kami? Sesungguhnya kami, tanya lagi di situ. Yang Kisai dia sekali tanya je. Yang depan tu. Okey, yang keempat. Qalu, muka surat 347. Tuan-tuan dan puan-puan boleh terus kalau ada Quran terus buka muka surat 347. Qalu a'idza mitna wa kunna turaban wa 'idhaman a'inna. Ini semua cerita pasal orang tak percaya hari kebangkitan ni. Nombor 1, 2, 3, 4 kita jumpa sampai 10 ni cerita sama je. Yang tak percaya kepada hari kebangkitan ialah sebab dah mati, kemudian tulang dah jadi tulang dah repuk semua, dah jadi tanah semua, takkan nak bangkit semula lagi. Itu biasa disebut kan, tak percaya tentang hari kebangkitan. Sebab fikir secara akalnya macam tu. Dia tak boleh nampak. Macam sebab apa biasa kita makan ikan apa semua.
bila dah masak semua tinggal tulang, dia tak jadi ikan balik lah. Buang gitu je, hilang terus kan. Jadi dia bayangkan manusia pun gitu juga, tak ada hari kebangkitan. Ya. Okey. Di sini pun samalah ya. Idza mitna wa kunna turaban wa idhaman inna. Tak adalah. Okey, yang kelima sama juga, wa qalu a idza dhalalna fil ardi a inna la fi khalqin jadid. Jadi di sini pun pakai satu istifham saja. Ustaz, Ya. sorry tanya Ustaz. Bila kita buang tu kan sebab tu hamzah istifham bukannya maknanya bertukar. Kalau inna adakah sesungguhnya kami. Kalau inna je dia tak ada adakah tu. Betul. Kalau buang tak adalah perkataan adakah. Jadi maknanya dari sudut bahasa, dari sudut makna tu berbezalah. Jadi Allah Ta'ala dalam ayat Al-Quran, qiraat ni baca macam ni, 2 kali tanya. Qiraat ni pula baca macam ni, sekali tanya. Nak ceritanya, orang-orang yang tak percaya kepada kebangkitan ni, situasi berbeza-beza. Yang ni kata macam ni, yang ni kata macam tu. Jadi Allah Ta'ala dia quotekan kedua-dua itu. Ada orang yang 2 kali tanya, ada orang yang sekali tanya je. Maknanya ramai orang yang tak percaya. Sebab tak, kalau kita boleh buat penafsiran macam tu lah. Ustaz, Okay. kalau dua-dua khabar maknanya dia menerima kenyataan tu lah ya Ustaz. Tak ada iza inna tak ada kan dia. Dua-dua khabar tu tak adalah. Dua-dua Yelah, khabar maknanya kalau dua-dua khabar tu maknanya dia menerima lah kenyataan sebab tak tertanya, tak menanyakan apa-apa ya Ustaz. Tak ada menanyakan adakah betul, ke apa. betul, Tak question. betul. Jadi macam percayalah. Ya. Jadi seolah-olah dah percaya kalau tak tanya tu. Ini tanya bukan tanya nak tahu. Tanya tak percaya ni. Masalahnya tanya kerana tak percaya. Ya, kalau buang kedua-dualah misalnya. Dan mereka telah berkata, apabila kami hilang di bumi, sesungguhnya kami akan dicipta baru. Itu tak tanya tu maknanya dia telah menceritakan. Dah telah menceritakan kepada orang begini. Jadi yang mendengar tu, oh gitu kisahnya. Gitu kisahnya. Tapi ini tanya. Tanya bukan tanya nak tahu. Kan pertanyaan ni ada 2 kan maksud kan. Tanya nak tahu. Ada juga tanya Nak mengejek macam. tahu. Tanya nak Nak test. Nak test tanya nak test. Tanya nak test. Nak Tapi ini mencabar juga. Ini tanya nak mencabar lah. Macam tak percaya. Faham Ustaz? tanya tak percaya. Gitulah lebih kurangnya. Tanyanya kerana tak mempercayai. Okey. Ustaz, Ya. Macam Muka tahu surat- suara siapa ni. muka surat 410 ni surah apa Tak 15 Ustaz. Muka surat 415. Ustaz. Terus dah. 415. Ya, 415. Wah, Ustaz boleh betulkan terus. teruslah ni kalau tak betulkan terus dia Segi atas. okey. Nasib baik Kak Yati tanya. Kak Ros dah bagi mesej dah bawah tu. Ya. Tak tengok lah. Oh ada mesej Okey, tengok mesej tu. 415 ya. Okey. As-Sajdah. Surah As-Sajdah. Apa boleh buat? Oh, sebabnya dia dalam mushaf tu dia tulis 41 dibuat bulat gitu Tengok apa tu. Betul lah 4105 lah tu. Tak tu dia Ustaz 410 tak tulis. Ustaz cover line. Pandai Ustaz cover line. Betul Kak Ros? Ustaz cover line. Saya tadi nampak Dalam 410 Quran lepas bulat. 5 tu macam bulat. Mentang-mentang lah bulat dia katakan kosong kan. Kena tengok betul-betul. Bulat itu tak semestinya kosong. Bulat tu maknanya tembam. Okay. Baik, kita pergi yang ke-6, 446. Ya, cuba cek lah ya. Kalau silap bagi tahu terus. Okey. 446 muka suratnya surah As-Saffat.
Aidza, tanya, mitna wa kunna turaban wa idhaman, inna lamab'utsun. Macam tadi jugalah. Adakah bila kami ni mati, kami jadi bumi, jadi tanah, jadi tulang semua, adakah kami dibangkit? Bangkit semula? Tanya, ya. Okey, yang si Fulan ni pula, tanya sekali je, adakah bila kami ni jadi mati, kami jadi tanah, kami tulang, sesungguhnya kami dibangkit? Sekali tanya. Okey. Terusnya surah As-Saffat 448, sorry. Ya. Tadi 448 ayat 53. Sorry. Mana dah tadi right. Dah hilang. Okey, 446 surah Saffat ayat 16. 448 surah Saffat juga ayat 53. Aidza mitna wa kunna turaban wa idhaman a inna lamadinun. Sama jugalah yang tadi. Yang ke-8, wa kanu yaquluna aidza mitna wa kunna turaban wa idhaman a inna lamab'utsun. Surah Al-Waqi'ah. Ya, muka surat 535. Kemudian surah An-Nazi'at yang ke-9 kan, 583. Ayat 10 dan 11. Yaquluna inna lamarduduna fil hafirah. Aidza kunna 'idhaman nakhirah. Dua kali tanya juga di situ. Jadi Imam Kisai sekali tanya je, ayat yang 10 je ada istifham, ayat 11 tak ada istifham. Okey, yang ke-10 patah balik muka surat 383 surah An-Naml. Wa qala alladhina kafaru aidza kunna turaban wa abauna. Ni bukan setakat kita, bukan setakat dia je, dia bangkit sampai datuk nenek moyangnya. Ya, wa abauna, tu nenek moyang yang dalam meninggal tu, adakah sesungguhnya kami akan dikeluarkan semula daripada perut bumi ni? Jadi Imam Kisai baca satu tempat saja istifham yang awal tu, yang kedua bar. Okey, di surah An-Naml. Maaf Ustaz, nombor 8 balik sekejap Ustaz. Nombor 8. Nombor 8. Mana dah? Okey, ini. Okey. Al-Waqi'ah, surah Al-Waqi'ah, muka surat 535. Okey, ini Ustaz, muka surat ni Quran Hafs ya. Kalau tuan-tuan puan buka Quran Kisai, Ustaz tak pastilah dia muka surat berapa, mungkin sama juga. Sama je. Mungkin sama, alhamdulillah. Okey. Baik, kita tengok yang last kali. Yang itu 10 selesai. Yang 10. Okey, 1 hingga 10 dah faham ya? Istifham tempat pertama, ikhbar tempat yang kedua, dan ceritanya cerita sama. Pasal tak percaya kepada hari kebangkitan. Okey. Habis itu. Kita tengok pula yang ke-11. Cerita ni bukan kebangkitan. Ini lain ceritanya ya. Muka surat 399 surah Al-Ankabut. Sekarang dalam bacaan Imam Hafs kita, dia baca tempat pertama dengan khabar wa lutan id qala liqaumihi innakum. Ni cerita pasal Nabi Lut dengan kaumnya. Innakum, ini dia bukan tanya, sesungguhnya kamu la ta'tunal fahishah, kamu datangkan perkara-perkara keji. Ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin, tak pernah pun sebelum kamu ni buat perkara yang kamu buat ni. Okey, itu tak tanya, itu cerita. Innakum la ta'tunar rijal, ni baru tanya, adakah sesungguhnya kamu nak mendatangi orang lelaki? Lelaki sama lelaki ni. Jadi itu baru tanya, innakum la ta'tunar rijal. Ini bacaan Hafs. Baik, kalau kita tengok yang bacaan Imam Kisai bagi tempat nombor 11 ini, dia rupanya dia baca dua-dua istifham. Dua-dua istifham. Walutan idh qala liqaumihi innakum. Maknanya di sana Nabi Lut seolah-olahnya dalam kalau kita lihat kepada pelbagai qiraat ini, satu versinya bentuknya macam tu, cerita je. Satu versi lagi Nabi Lut seolah-olah tanya, dua kali tanya. Nak menunjukkan apa tu?
banyak sangat yang masalah banyak kali Nabi Lut bagi tahu kepada orang ni, kepada orang tu. Dari segi dakwah tu dah banyak kali dah bagi tahu, ya. Walutan idh qala liqaumihi a innakum, situ dah tanya. Berbezalah dengan Hafs. Hafs tadi kan innakum, yang ni a innakum la ta'tuna al-fahishah ma sabaqakum biha min ahadin min alamin a innakum la ta'tuna rijal. Tanya lagi di situ, ya. Jadi kalau kita dah faham tadi, secara tak langsung, sebenarnya kita belajar Kisai, tapi secara tak langsung tuan-tuan dan puan-puan dapat sikit sebanyaklah tentang bahasa Arab, ya. Itulah kadang-kadang ilmu dapat sikit melalui subjek ini, kita kata melalui ilmu ini, campur-campur makin banyaklah. Bila tuan-tuan dan puan-puan dah tahu dari sudut makna tersebut tadi, dia bila kita baca Quran tu, kadang-kadang intonasi suara, kita kata lagu lah, adalah sikit perbezaan. Tuan-tuan dan puan-puan baca ayat yang bentuk tanya, mestilah ada sedikit orang panggil lenggok bentuk tanya lah. Lenggok bentuk tanya, faham tak? Walutan idh qala liqaumihi a innakum lata, tu lenggok macam bentuk nak tanya. Kalau walutan idh qala liqaumihi a innakum latatu, jadi macam tak kena dengan lagu, dengan gaya dari sudut makna lah, ya. Sekurang-kurangnya kita ke arah itu, baru kita baca tu seronok, ya. Okey, ini sama je, tanya pun dalam lagu itulah, berita pun lagu itulah, ya. Okey, boleh faham ya yang ini? Baik, boleh faham. Sekarang ni saya ambil sikit lagi, ya. Dah habis dah tentang istifham berulang-ulang. Perhatian, ya, pula kalimah, nak habiskan tajuk ini. Kalimah ara'aitakum, bila kita baca Kisai ini cukup popular, dia tak baca ara'aitakum, dia baca ara'aitakum, ya. Kalimah ara'aita tu pun dimasukkan dalam bab dua hamzah satu kalimah, walaupun dia antara a pertama a kedua ada terpisah dengan huruf ra, ya. Imam Kisai dia buang hamzah yang kedua, yang selepas ra tu tak ada, araitakum. Tapi tuan-tuan dan puan-puan guna Quran Kisai, tak payah bimbanglah, dia dah siap, dah buang dah araitakum. Tunggu tuan-tuan dan puan-puan sebut lagi ke tak, itu je. Dia memang dah buang dah. Tunggu laginya kita sebut ke tak. Padahal dia tak ada. Kadang-kadang dah tak ada pun tetap baca juga kan. Sengah-sengah lah. Dah biasa sangat ara'aital ladzi yukadzibu biddin tu. Baik, yang turunnya last rasanya ini. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatu a'jamiyun. Itu bacaan Hafs kita mesti tashil kan. A'jamiyun wa arabi. Tu tashil di situ bagi Imam Hafs, tapi bagi Kisai senang je, ditahqiqkan kedua-duanya, a'jamiyun wa arabi. Imam Kisai kedua-dua tahqiq, berbezalah dengan Hafs, baca dengan mudah, iaitu dengan tashil a'jamiyun. Okey. Baik, alhamdulillah selesai perbincangan kita pada malam ini. Beberapa tajuk yang telah dibentangkan tadi, mula daripada pengenalan kepada Imam Al-Kisai itu siapa dia. Kemudian kita masuk tentang bab basmalah, lepas tu bab mat dan qas, lepas tu kita bincang pasal pasal dua hamzah ni lah. Dua hamzah dalam satu kalimah. Okey, insya-Allah nanti kita akan sambung lagi perbincangan untuk tajuk yang berikutnya, dua hamzah dalam dua kalimah pula, ya, insya-Allah. Pada pertemuan akan datang seperti mana biasalah, jam 8 sampai 9.30. Okey, wallahu a'lam bissawab. Okey, kalau ada soalan tu nanti tanya minggu depan lah, ya. Insya-Allah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, rahmatilah kami dengan Al-Quran, jadilah Al-Quran sebagai pemimpin kami, cahaya petunjuk serta rahmat kepada kami. Ingatkan kami ya Allah apa yang kami lupa dari Al-Quran, ajarkan kami juga ya Allah apa yang belum kami tahu daripada Al-Quran. Berilah kami ya Allah kekuatan, dapatlah kami belajar, dapat kami mengajar Al-Quran sepanjang malam dan siang. Jadilah Al-Quran sebagai syafaat kepada kami ya Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ustaz.